السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Semati yang bahagia, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini. Kita dapat bertemu dalam surat kuliah duha mingguan. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini mendatangkan rahmat dan kasih sayangnya dan bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, keredaannya serta keredaannya yang berterusan di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Sihat? Mudah-mudahan semuanya di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi yang ada kuliahnya pagi ini, insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, muka surat yang ke apa dia? 508. Insya-Allah. Muka surat 508, insya-Allah. Iaitu di bawah tajuk pada hari kiamat setiap umat mengikut apa yang dia sembah. Amal orang munafik diperiksa dan titian siratul mustaqim dihamparkan. Tajuk ni cerita keadaan kita setelah kita dibangkitkan, setelah dikuburkan kita dan dikebumikan kita di alam barzakh. Kita nak jadi apa nanti tuan-tuan? Kita akan bangun bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Kita akan bangun bersama-sama dengan pemimpin kita. Kita akan bangun bersama-sama dengan harta kita. Tetapi yang paling mustahak, kita bangun bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu yang paling penting daripada segala-galanya. Maka dengan itu,
Sebab itu disebut di dalam satu kisah apa? Keadaan manusia yang dibangkitkan. Manusia ni ada satu hari, saya dah pernah cerita ni, tapi saya suka ulang cerita ni. Iaitu ketika mana seorang Arab Badui dia pergi jumpa Nabi SAW. Lalu dia tanya kepada Rasulullah. Di waktu itu Nabi SAW sedang mendengar Bilal ibn Rabah sedang beriqamat. Bilal dengan qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila tengah qamat, seorang Arab Badui dia pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah. Dia tanya Rasulullah, bila nak berlaku kiamat ni wahai Rasulullah? Sewaktu itu Bilal sedang iqamat. Maka Nabi SAW tidak menghiraukan langsung atas soal yang ditanya oleh sahabat Nabi yang merupakan Arab Badui tersebut. Lalu Nabi mengutamakan seruan Allah daripada segala-galanya. Nabi tak hirau. Memang tanya kiamat tu penting, memang tanya kiamat tu perlu dilayan, tetapi ada keutamaan yang lebih besar daripada tanya tentang hari kiamat. Lalu Nabi utamakan sembahyang. Sampailah bila habis qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nabi turun di depan, Stauf di depan. Nabi semayang, Nabi jadi imam. Habis Nabi semayang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi pusing belakang, Nabi cari, Aina sa'il? Siapa yang tanya kat aku tadi tentang hari kiamat? Baru Nabi hiraukan sahabat Nabi yang tanya sebelum semayang tadi. Nampak tak akhlak Nabi? Maknanya apa? Maknanya keadaan Nabi, Nabi tunjuk kepada kita, Nabi tunjuk kompas kepada kita bahawasanya keutamaan itu mesti diutamakan Allah daripada segala-galanya walaupun kiamat. Dan kiamat tu adalah makhluk Allah. Allah boleh buat bila nak berlaku kiamat, tetapi yang menciptakan kiamat itu lebih penting dan lebih diutamakan daripada segala-galanya. Satu ilmu diajar oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Lalu bila Nabi tanya kepada sahabat tu, sahabat Arab Badui itu, bila kau tanya kiamat? Ya, saya tanya kiamat kepada engkau wahai Rasulullah. Rasulullah tanya dia balik, Kaifa a'datha? Apa yang kamu buat persiapan untuk nak berlaku kiamat ni? Kamu buat persiapan apa? Dia kata, la salatun wala saumun wala sadaqah illa ahabballaha wa rasulah. Dia kata aku tak semayang rajin pun. Semayang sunat aku tak rajin. Dia kata, tak rajin. Aku semayang fardu je. Lagi, aku tak puasa sunat pun. Puasa fardu bulan Ramadan je. Puasa lain aku tak buat. Oh, maknanya dia tak fokus benda-benda macam tu. Ya. Lagi, aku tak zakat, aku tak puasa, aku tak keluar infak pun. Yang disuruh aku infak hari-hari, aku tak infak hari-hari. Hanya zakat saja aku buat. Oh gitu. Habis tu apa yang kamu buat persiapan? Melainkan aku buat persiapan, aku hanya letakkan Allah dan Rasulullah itu sebagai tempat aku cinta. Masya Allah. Dia hanya cinta Allah dan Rasulullah saja. Persiapan dia untuk nak menantikan kiamat. Maka kata Nabi SAW, al-mar'u
ma'a man ahbabta. Kamu akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Maknanya kamu akan bangkit bersama dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kita cinta siapa? Ustaz, kita orang cinta suami kita. Nanti bangkit dengan suami. Suami tak nak dah Ustaz. Kita nak bangkit dengan Rasulullah. Cintalah Rasulullah. Oh gitu. Tapi kita cinta suami kita Ustaz. Bangkit dengan suami. Oh, tanya pakcik lah. Pakcik cinta siapa? Pakcik cinta isteri kita. Pakcik bangkit dengan isteri pakcik. Tak nak orang yang sama ke Ustaz? Sama pula dia tak. Ingat kot lain. Pula ada seorang pakcik tanya, pakcik ni umur 86, sihat, segar bugar lagi pakcik. Tanya saya, Ustaz, nanti kita bangkit dia di syurga nanti dengan bidadari kan Ustaz kan? Ya, dengan bidadari. Yang jadi teman kita tu siapa? Teman-teman selain daripada bidadari tu, teman kita di dalam syurga tu siapa? Saya kata isteri pakcik. Isteri saya. Isteri pakcik ya? Kenapa duk terkejut beruk macam tu? Ingat kau orang lain. Ingat kau orang lain. Saya kata kenapa? Tak lah. Saya kata pakcik, isteri pakcik tu bukan tua dah pakcik, muda balik. Muda balik? Muda balik tak apa. Nakai pakcik ni. So pakcik pun tua ke muda? Pakcik pun muda balik. Okey, kalau macam tu fine Ustaz. Adil Allah tu. Ingat kot saya seorang tua, tengok-tengok bini saya muda. Ingat kot macam tu? Tak. Allah bagi jadi sweet 20. Masya-Allah. Sweet 20 seronok muda balik kan. Muda balik, handsome balik, kacak balik, tegak balik, sado balik. Tak ada dah borai-borai je, tak ada. Sado, elok. Masya-Allah, muda balik. Tak ada dah rabun-rabun, tak ada lah. Rabun sah, nak pakai spek dulu nak tengok isteri dalam syurga. Tak payah. Makcik kenapa makcik? Makcik kencing manis. Ada lagi ke? Tak ada dah kencing manis makcik. Macam tu. Jadi maknanya segar bugar, sihat walafiat. Tak ada dah penyakit, tak ada dah kaki mengantuk, tak ada lah menguap, tak ada dah lapar, tak ada lah period, tak ada period dah. Ya ke Ustaz? Masya-Allah. Jadi kata Al-Quran, lahum fiha azwajum mutahhara wa ridwanun minallah. Nanti kita akan dibangkitkan bersama dengan isteri kita. Lahum fiha azwajum mutahharah. Isteri kita tu dia bersih, tak ada dah gangguan-gangguan apa pada darah dia, tak ada. Ustaz, isteri saya istihadah, tu gangguan. Ustaz, isteri kita period Ustaz sebulan sekali. Berapa lama makcik? Sebulan tu lebih kurang 14 hari period dah. Lamanya. Memang subuh isteri saya Ustaz. Tu dia. Di sana tak ada dah period-period. Memang suci bersih. Masya-Allah. Jadi maknanya itu untuk isteri yang solehah. Masya-Allah. Isteri masuk syurga, suami masuk syurga. Masya-Allah. Hebat. Mudah-mudahan Allah golongkan kita macam tu, insya-Allah. Amin. Kemudian mari kita baca kitab. Dalam suatu hadis yang panjang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada hari kiamat manusia dikumpulkan pada satu tempat, kemudian Allah SWT datang kepada mereka dan berfirman agar semua manusia mengikut apa yang disembahnya. Para penyembah salib mengikut salibnya, para penyembah patung mengikut patungnya, dan para penyembah api mengikut apinya, sehingga yang tinggal hanyalah orang Islam. Tu dia. Nanti semua dah berpecah lah. Kumpul satu tempat, Allah asingkan sendiri. Siapa yang sembah berhala,
pi sana. Pi sana, semua pakat pi sana. Siapa yang sembah apa? Api, pergi ke sana. Semua pergi ke sana. Semua ikut. Tak ada seorang, saya sembah kadang-kadang api, kadang-kadang berhala. So saya nak pergi ke mana? Tak ada macam tu. Saya ni tak tahu status saya. Agak-agak saya ni apa? Tak ada. Dia tahu sendiri di atas apa yang dia sembah sewaktu hidup di dunia dulu. Allah tanya lagi, siapa yang sembah matahari, pergi ke sana. Dia sendiri pergi. Tanpa ada benda yang dia nak menolak, tanpa excuse, dia pergi sendiri atas arahan Allah. Allah gerak dia pergi sana. Jadi tinggallah orang Islam. Orang Islam tinggal sian orang Islam. Apa jadi? Kita tengok sambungannya. Muslim meriwayatkan bahawa sekumpulan orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah pada hari kiamat kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala?" Ini orang Islam tanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adakah kamu semua sukar melihat bulan pada malam purnama?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah kembali bertanya, "Adakah kamu semua sukar melihat matahari yang tidak ditutup awan?" Mereka menjawab, "Tidak juga, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demikian juga kamu semua melihat Allah SWT pada hari kiamat. Allah SWT mengumpulkan manusia dan berfirman kepada mereka agar mereka mengikut apa yang mereka sembah. Siapa yang menyembah matahari, mengikut matahari. Siapa yang menyembah bulan, mengikut bulan. Siapa yang menyembah Taghut, mengikut Taghut. Sehingga tinggallah umat yang di dalamnya ada golongan yang orang munafik. Allah SWT pergi kepada mereka dengan suatu rupa yang tidak mereka kenali. Lalu Allah berfirman, Aku adalah Tuhan kamu semua. Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kamu. Kami tetap di sini sehingga Tuhan kami datang kepada kami dalam bentuk yang kami kenal. Siapa dia tu? Orang Islam. Orang Islam kata apa? Allah dia main dalam wajah yang lain, sedangkan itu diri dia. Orang Islam ni dia tengok Allah Subhanahu Wa Taala, dia sendiri tahu bagaimana rupa Allah ketika mana di alam mahsyar. Siapa yang bagi tahu tu? Allah yang bagi tahu kepada orang Islam. Yang tu bukan wajah Allah yang sebenar. So jangan terpedaya. Lalu Allah tanya kepada mereka, Allah main ni, Allah kata apa? Akulah Tuhan kamu semua. Sedangkan itu Allah, tetapi dia tak tunjuk dengan wajah dia yang sebenar. Wajah dia apa? Zul Jalali wal Ikram. Itu wajah dia. Bila orang Islam tengok, orang Islam kata apa? Ini bukan wajah Tuhan kami yang sebenar. Kami nak tunggu wajah Allah kami yang sebenar. Biarlah kami duduk di sini. Oh, hebat orang Islam. Sebab apa hebat? Dia tunggu Allah dia. Dia sahaja yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia boleh kenal Allah ni? Macam mana dia boleh kenal Allah? Dia boleh kenal Allah di dunia ni atas sebab dia mengesahkan Allah. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjuruskan kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia akan kenal Allah di atas kalimah tersebut. Kenal. Maka dia kata apa? Kami tetap di sini sehingga Tuhan kami datang kepada kami dalam bentuk yang kami kenal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pergi kepada mereka dengan bentuk yang mereka kenal. Allah tukar balik wajah dia yang sebenar. Allah SWT berfirman, Aku adalah Tuhan kamu. Dia kata, Aku adalah Tuhan kamu semua. Mereka menjawab, Engkau adalah Tuhan kami. Mereka kemudian mengikutnya. Lalu titian Siratul Mustaqim dibentangkan di atas neraka Jahannam. Aku dan umatku yang pertama akan melintasinya. Pada hari itu tidak seorang pun yang bercakap kecuali para rasul. Mereka berdoa, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Sementara dari dalam neraka terdapat pengait seperti pohon berduri. Adakah kamu semua pernah melihat pohon berduri? Mereka menjawab, pernah, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, pengait seperti pohon berduri yang besarnya hanya Allah yang maha mengetahui.
itu menyambar manusia mengikut amal mereka. Ada manusia yang disambar kerana amalnya, dan ada yang melintasi sehingga selamat kerana amalnya. Seronok tak agak-agak bila Allah datang pada kita dalam wajah yang sebenar? Seronoklah agak-agak. Seronok tuan. Kita sampai di Masjidil Haram, kita melihat Kaabah tersegam indah, bercucuran air mata kita mengalir disebabkan Kaabah yang Allah SWT turunkan ke bumi. Kita sampai di mana? Kita sampai di Hajarul Aswad. Kita tengok dia dari jauh, walaupun kita tak mampu nak mendekatinya, kita mengalir air mata sebab dia datang daripada syurga Allah. Kita datang kepada maqam Nabi SAW, walaupun kita tak dapat duduk dalam raudhah, tetapi kita melalui di hadapan maqamnya juga turut mengalirkan air mata kerinduan kepada baginda Nabi SAW. Bila sampai berhadapan dengan maqam Nabi, di situ ada tertulis huna Assalamualaikum. Lalu kita pun bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu kita melihat ke lubang yang ada disediakan itu. Konon-kononnya kita sedang mencari Nabi SAW. Di alam mahsyar nanti kita akan melihat Allah, Tuhan yang kita sembah di dunia, Tuhan yang kita selalu mengesahkannya, Tuhan yang selalu kita taatinya, Tuhan yang selalu kita patuh kepadanya, Tuhan yang selalu kita buat dosa kepadanya. Maka kita akan dibangkitkan di sana. Kita menanti mana Allah. Setelah Allah asing-asingkan manusia, last kali tinggallah orang Islam. Dahlah orang Islam tu saja yang ada, tiba-tiba Allah olok-olokkan wajahnya daripada wajah yang sebenar. Allah kata, akulah Tuhan kamu. Kita tengok-tengok tu, kita kata apa? Kamu bukan Tuhan kami, wajahnya bukan macam tu. Kita kenal Allah sebenarnya, hakikatnya. Lalu Allah beralih dan bertukar wajahnya yang sebenar. Tengok-tengok, rupa-rupanya itulah Allah kita. Kita kata-kata apa? Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang kami sembah pagi, petang, siang, malam. Engkaulah yang selalu kami buat dosa kepada Engkau. Engkaulah yang mengampuni dosa-dosa kami. Engkaulah yang selalu memberikan rezeki kepada kami. Engkaulah yang selalu menurunkan kesihatan kepada kami. Engkaulah yang selalu menganugerahkan rezeki kepada kami. Engkaulah yang selalu menjaga keselamatan kami. Engkaulah yang selalu menurunkan rahmat kepada kami, sehingga kami menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia. Allahu Akbar. Waktu itu kita kata apa? Waktu itu kita kata apa? Allahul Wahidul Qahhar. Allah lah satu-satunya Tuhan yang perkasa pada hari ini. Kita kenal Allah rupanya, tuan-tuan. Cuma di dunia ni kita tak nampak. Cuma di dunia ni kita tak lihat. Cuma di dunia ni Allah tak munculkan dirinya, tetapi dia bagi tahu, aku ada di sisi kamu. Allah kata apa? Aku ada dekat kamu. Kamu jangan risau. Kamu jangan cari aku. Aku ada di mana-mana. Ada setengah manusia, dia cari Allah, tak jumpa Allah. Sedangkan Allah jawab, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah kata, aku ni tak seumpama seperti manusia ataupun seperti sesuatu. Aku tak sama macam manusia. Aku ni tak bertempat dia. Manusia tu bertempat, aku ni tak bertempat. Di mana sahaja aku berada. Allah kata, wa huwas samiul basir. Aku mendengar dan aku melihat apa yang kamu katakan.
Lalu Allah hiburkan hati kita. Allah kata apa? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah kata, kalau kamu nak bertemu dengan aku nanti, tolong persiapkan amal soleh kamu, dan tolong jangan syirikkan aku dengan sesuatu pun. Allahu Akbar. Betul tak? Allah cakap betul ya. Jadi maknanya, persiapkan amal soleh kita dan jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan syirik. Buatlah sesuatu kebaikan hanya kerana dia, jangan kerana makhluk. Jangan. Buatlah sesuatu ketaatan hanya kerana Allah, jangan kerana makhluk. Begitulah yang dituntut oleh Allah SWT kepada kita semua. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan Allah pasakkan hati kita ni supaya kita teguh beribadah istiqamah kepadanya semata-mata hingga ke akhir hayat kita nanti, insya-Allah. Pegang janji Allah. Pegang janji Allah. Bila dia berjanji, dia tidak akan mungkiri janji dia. Tak akan mungkir janji. Bila dia kata, apabila kamu seru aku dekat dengan kamu. Betul, dia memang dekat dengan kita. Apabila manusia itu berjalan menuju kepada Allah untuk mendapati Allah, maka Allah berlari-lari untuk mendapatkan kita. Bukan lari macam manusia, dia lebih laju untuk mendapatkan kita. Bila manusia memohon ampun kepada Allah, Allah terima keampunan tersebut. Allah batalkan dosa-dosa kita yang lalu. Hebatnya Allah. Bila kita menangis takutkan Allah, Allah tengok air mata yang bergelumang itu, lalu menjadi penyebab memadamkan api neraka supaya tak terkena kepada kita. Allah. Bila kita berdoa kepada Allah, Allah kata, aku pasti mustajab apa yang kamu doakan kepada aku. Mustajab. Apabila kita bersusah payah untuk mendapatkan Allah, kita berlumba-lumba untuk mendapatkan Allah, Allah kata apa? Apabila kita bersusah-susah payah untuk mendapatkan Allah, kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah faqad ahabba Allahu liqa'uh. Sesiapa yang suka, sesiapa yang gemar untuk berjumpa dengan Allah, seronok nak jumpa dengan Allah, Allah kata apa? Allah lebih-lebih lagi cinta untuk nak bertemu dengan dia. Allahu Akbar. Itulah Allah. Kasih sayangnya tidak berbelah bagi kepada kita. Saya suka menyanyi lagu Raihan kalau cinta Allah kepada kita. Kasih manusia tiada abadi, kasih Tuhan janjinya pasti. Kan macam tu kan? Tanpa kasih sayang Tuhan, tiada kasih, tiada selamanya. Allah. Cuba dosa kita ulang banyak. Dosa banyak ni. Sampai tak tahu masuk syurga ke neraka. Rabi'atul Adawiyah, Sri Kandi Islam, dia syairkan lagu daripada kalam-kalam Imam Asy-Syafi'i.
Lalu dia kata apa? Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala nari jahim. Allah fahabbali اغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب عظيم. Apa maksudnya makcik? Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ada orang perlimai ni, syair ni. Syair ni ada orang perlimai. Dia kata apa? Dah tahu banyak dosa, minta ampun dosa, kemudian tak tahu nak masuk mana. Syurga pun tak mau, neraka pun tak mau. Hang nak masuk mana? Dia perli syair Imam Asy-Syafi'i. Entah. Memang jahat manusia. Makin bertambah ilmu, makin jahat pun. Alhamdulillah min zalik. Janganlah perli. Syair tu bukan orang PhD yang karang, bukan orang PhD yang karang. Syair tu imam mazhab yang karang. Imam mazhab ni dia bukan hafal Quran saja, dia hafal hadis, dia hafal matan hadis, dia hafal sanad hadis, dia tahu segala hukum hakam. Dia buat syair tu sebab dia takut dekat Allah, sebab dia tak tahu status dia di sisi Allah, sebab banyak dosa. Sebab tu dia buat macam tu. Dia perli juga. Hang siapa? Allah geram. Sekian dia malu. Cuba tonton nyanyi syair ni. Syair ni tonton nyanyi. Waktu bila? Pukul 4 pagi. Tonton feeling tu. Teriak lah. Teriak. Lepas habis syair tu, letak satu lagi zikir. Apa dia? Allahu 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 Allah Allahu 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 Allahu. Tuan-tuan, meramu yang atas. Tak percaya buat pakai 4 hari. Bila kita menangis takutkan Allah, Allah padam api neraka sebab air mata yang kita mengalirkan itu. Kalau macam umur kita ni, umur kita, saya sebut umur kita sebab saya dah masuk 40 tahun dah hari ni. Geng tua lah saya. Dalam Islam masuk umur 40 tua kan, tua ni. Hari ni baru tua, kemarin muda ni. Umur 40 ni tuan-tuan, Allah bagi warning pertama. Warning yang pertama, hang dah nak mati dah Naim oi. Woi Naim, hang dah nak mati dah. Warning yang pertama. Masuk 50, warning yang kedua, woi hang dah nak mati dah, hang dah nak mati dah. Hang ingat betul-betul. 50. Masuk 60, warning yang terakhir. Kau dah nak mati dah, woi. Kau dah nak mati dah, kau dah nak mati dah. Last warning.
Kalau umur 40 tak sedar diri lagi, mampus pula. Itu bahaya. Jadi saya sedang menasihati diri saya di hadapan ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia. Jadi sama-samalah kita bermuhasabah supaya kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah umur kita maknanya dekat dah dengan kematian. Bukan panjang umur, bertambah dekat dengan kematian kita. Kalau Allah kata, wahai Muhammad Naim, umur hang 41 tahun, maknanya panjang umur ke pendek sekarang ni? Pendek umur. Kalau Allah kata, wahai Haji Wahab, ada Haji Wahab, saya sebut saya tak kira sebut, wahai Haji Wahab, umur kau dihadkan sampai 68 saja. Dia sekarang ni umur 67,5. Agak-agak panjang umur ke pendek umur? Dah pendek dah umur. Jadi maknanya, bila hari ulang tahun kelahiran kita, ingatlah mati itu makin dekat dengan kita. Tiba-tiba ada kek atas dia. Masya Allah. Siapa yang beli kek ni? Pandai sangat ni. Siapa beli kek ni, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dia, rezekikan dia dengan rezeki yang melimpah ruah, di dalamnya ada keberkatan. Masya Allah. Tulis apa tak tahu dalam ni? Selamat hari kematian. Saya pun tak tahu. Okay. Terima kasih ya. Bagi kek ni, ucapkan terima kasih. Ni kek yang pertama saya dapat ni. Bini saya pun tak bagi kek ni. Ni kek yang pertama. Bini saya kata, bang, lepas kuliah balik tau, kita nak makan kek sama-sama. Saya kata, kek dah beli belum? Belum. Nak makan kek apa? Kek ni. Saya ni tuan-tuan, saya tak diajar oleh ibu dan ayah saya. Saya tak dibesarkan dengan upacara sambutan hari ulang tahun kelahiran. Ayah saya, mak ayah saya tak ajak saya. Tak ajak. Bila kahwin, isteri yang ajak. Oh, isteri ajak. Bang, happy birthday. Happy birthday? Oh, ada kek. Masya Allah. Baru sedap diri, dihargai. Sebelum ni mak ayah tak ajak benar-benar. Mak ayah tak ajak. Tak ajak. Birthday ya? Kita pun tak tahu birthday. Ayah kita punya birthday pun kita tak tahu. Tak tahu. Abah lahir bila Abah? Abah lahir 20 bulan 9. 20 bulan 9. Dah lepas ya birthday Abah? Happy birthday Abah? Tak. Mak lahir bila? Mak 19 bulan 9. Sehari sebelum Abah. Happy birthday Mak? Buat tak tahu. Buat donor. Tetapi dekat-dekat mereka nak meninggal dunia, kami buat sambutan ulang tahun kelahiran ayah. Pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Waktu ayah saya nak meninggal tahun 2019, kami kumpul adik-beradik ramai-ramai. Kami buat surprise ke ayah kami. Kata, kami rancang, anak-anak kita rancang, kita jumpa di rumah mak pukul 9 malam. Sebelum Abah balik kuliah, kita dah sampai. Saya pun habis kuliah awal lah. Kuliah masjid jauh, patah balik. Saya kata minta maaf, saya kena balik awal. Balik awal, pergi ke rumah mak saya. Bila ayah saya masuk, kami sambut bersedia. Ada KFC, ada sate Pak Wan, ada sate macam-macam lagi, ada makanan ni, ada kek. Kami nyanyi Allah selamatkan Abah. Rupa-rupanya itu pertama dan yang terakhir untuk dia di dunia ni. Baru ni kami buat kat mak kami juga tahun ni. Tahun lepas tahun lepas. Dia 19 bulan 9 buat makan-makan apa semua. Mak saya kata, Im, baca doa. Baik mak, saya baca doa dalam bahasa Melayu. Saya kata, wahai Allah,
Hari ini kami berkumpul adik-beradik untuk meraihkan hari ulang tahun kelahiran mak kami. Jadikan pertemuan kami ini menyumbang kepada keberkatan mak kami dan umurnya, wahai Allah. Panjangkan umur mak kami. Kalau kau nak mengambil nyawa mak kami, ambillah nyawanya dalam keadaan husnul khatimah dan sempatkanlah dia sebut kalimah la ilaha illallah. Waktu tu tahun lepas, Allah makbul doa. Mak saya meninggal, dia duduk atas katil hospital, dia sempat sebut la ilaha illallah, meninggal dia. Hebatnya Allah SWT. Jadi fahamlah kita bahawasanya dalam keadaan kita hidup ni, bila orang meraihkan hari ulang tahun kelahiran kita, hargailah orang tersebut. Dan yang paling mustahab, doa daripada orang yang hadir menyambut hari ulang tahun kelahiran kita itu lebih penting daripada segala-galanya. Doa itu penting. Wallahu ta'ala. Boleh kan? Macam sedih dia semua. Sebab semua. Takut Ustaz, kita punya birthday minggu depan, nak suruh anak sambut, kata sambut. Takut mati. Allahu Akbar. Jadi anaknya, selagi nyawa di kandung badan, taatlah kepada Allah. Itu ya. Selagi nyawa di kandung badan, bertaubatlah hari-hari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, sambung kitab ni. Kitab dalam kitab ni, tuan-tuan. Al-Faqih Abu Bakar bin Burjan menyatakan dalam Al-Irsyad, di padang mahsyar manusia sibuk mencari orang yang dapat memberi syafaat dan melepaskan mereka daripada kesukaran pada hari itu. Tuan-tuan, yang ni namanya kesibukan kita di hari kiamat, sampai kita tak heran dah kepada anak kita, ibu ayah kita, semua kita tak heran. Sebab kita nak mencari penyelamat diri kita di sana. Masing-masing nak selamatkan diri di sana. Sampai tak heran mak dia, sampai tak heran ayah dia. Ayah dia pun tak heran kepada dia, mak dia pun tak heran kepada dia, girlfriend dia pun tak heran kepada dia, suami dia pun tak heran kepada dia, isteri dia pun tak heran kepada suami dia. Semua tak heran. Sebab apa? Masing-masing kalut cari penyelamat diri dia di alam mahsyar. Baca ayat Quran. Wa sahibatihi wa akhi wa sahibatihi wa bani. Semua anak-anak lintang pukang lari cari penyelamat masing-masing. Kawan-kawan pun lari, tak kenal kita dah. Sebab kalut sibuk nak selamatkan diri masing-masing. Okay. Kemudian Adam AS diperintahkan mengeluarkan anak cucunya yang dimasukkan ke neraka. Mereka terdiri daripada 7 golongan. 2 golongan yang pertama dilemparkan ke dalam neraka seperti biji benih tanaman yang ditabur. Mereka adalah orang yang membantah dan bersikap sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan kepada mereka, di mana semua yang kamu semua sembah selain Allah SWT? Setiap umat mengikut apa yang disembahnya. Siapa yang menyembah selain Allah mengikut sembahannya, yang melemparkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allah maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Allah kata apa? Di sana, yakni di pada mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan daripada apa yang telah dikerjakannya. Dahulu mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah daripada mereka apa yang mereka ada-adakan. Fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un. Maka mereka sembahan itu dilemparkan ke dalam neraka bersama orang yang sesat dan pada tentera iblis, semuanya ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat dibentangkan setiap manusia hanya mendapat tempat untuk meletakkan kedua kakinya sahaja. Aku adalah manusia yang pertama dibangkitkan dalam keadaan sujud kepada Allah. Aku diberi izin bercakap, maka aku berkata kepada Allah, Ya Allah, hamba-Mu menyembah-Mu di seluruh bumi. Pada masa itu Jibril AS berada di sebelah kanan Arash dalam keadaan diam, dan itu adalah tempat yang terpuji. Kemudian dibawa kumpulan yang keempat, orang yang mengesahkan Allah tetapi mengingkari para rasul dan tidak mengetahui sifat Allah serta menolak kitab Allah dan rasulnya. Kemudian dibawa kumpulan yang kelima dan yang keenam, para ahli kitab yang dibawa dalam keadaan haus. Ditanya kepada mereka, apa yang kamu semua inginkan? Mereka menjawab, kami haus wahai Tuhan kami, berikan minuman kepada kami. Dikatakan kepada mereka, adakah kamu semua tidak melihat? Ditunjukkan kepada mereka neraka seolah-olah bayangan gelembung air yang mendidih. Lalu mereka dilemparkan ke dalamnya. Kemudian dilakukan ujian antara orang munafik dengan orang mukmin untuk mengetahui Tuhan mereka dan membezakannya dengan apa yang disembah selain Allah SWT. Lalu orang munafik dibawa oleh Allah SWT sehingga tinggal orang mukmin. Kemudian titian siratal mustaqim dibentangkan pada permukaan neraka yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pisau, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Para ahli bid'ah jatuh ke pintu yang keenam atau kelima, sedangkan orang yang melakukan dosa besar jatuh pada pintu keenam atau ketujuh. Orang yang jatuh ke dalam neraka kerana kurang amal soleh berbeza dengan orang mukmin yang selamat kerana darjat mereka. Sedangkan orang yang melakukan kezaliman di dunia ditahan di atas titian antara syurga dan neraka sehingga mereka bersih dan suci, kemudian masuk syurga. Disitulah tempat penghuni Al-A'raf. Jadi maknanya kita nak apa? Kita nak ikut track jalan orang-orang yang beriman kepada Allah. Biarlah kita masuk syurga tanpa diganggu-gugat oleh benda-benda yang menghalang kita daripada masuk syurga. Masuklah syurga kita. Tapi syurga ni mahal tak? Syurga ni mahal. Dia tak boleh masuk sewenang-wenangnya kalau tidak ada amal soleh yang menjadikan rahmat Allah kepada kita. Syurga tu mahal. Jadi apa amalan Ustaz nak bagi syurga rindu pada kita Ustaz? Syurga tu rindu kat kita tak Ustaz? Rindu. Syurga tu rindu kepada manusia 4 golongan. Cuba tolong ingat dia itu. Syurga tu rindu kepada manusia dengan 4 golongan ni. Kod kita ada. Yang pertama, syurga rindu kepada golongan Taliyul Quran, iaitu orang yang selalu baca Quran. Syurga rindu pada dia. Allahu Akbar. Syurga kata apa? Aku rindulah dengan Cik Mah tu selalu baca Quran. Masya Allah. Aku rindulah dekat Makcik Siti tu selalu baca Quran dia. Satu hari 2 juzuk dia baca. Allah. Syurga rindu kat dia. Aku rindulah dekat Makcik Fadilah tu sebab dia rajin baca Quran. Masya Allah. Nampak? Jadi maknanya syurga rindu kepada hamba-hamba Allah yang selalu melazimi baca Al-Quran. So kita baca Al-Quran hari-hari. Yang kedua, syurga rindu kepada orang yang hafizul lisan, yang suka menjaga lidahnya. Syurga rindu. Syurga kata apa? Aku rindulah kepada orang yang jaga lidahnya. Dia jaga lidahnya, tak cakap benda-benda merapu, taklah merepek sangat dia cakap. Dia selalu cakap yang baik-baik je. Masya Allah. Kalau dia ada 2 tu, syurga kata rindu-rinduan pada dia. 2, rindu-rindu. 2 kan? 3 apa? Wasaimina fi Ramadan.
yang berpuasa di dalam bulan Ramadan syurga rindu kepada dia. Allah Akbar. Ni kita nak masuk Ramadan dah ni. Syurga rindu tak kat kita? Agak-agak. InsyaAllah kalau kita puasa. Kami ustaz, perempuan ni ustaz macam mana ABC? ABC tak apalah, apa masalah. Jadi maknanya sepanjang Ramadan kita berpuasa, syurga rindu pada kita. Yang keempat apa? Wa mut'imul ji'an, suka memberi makan kepada orang yang lapar ataupun orang yang nak berbuka puasa. Ni makcik-makcik selalu buat. Saya selalu cerita dalam segi kuliah saya. Semalam pun cerita. Makcik-makcik pukul 6 petang masak kan. Masak. Bau orang sebelah masak. Sedapnya pe'ah ni masak. Tapi aku tak pandai masak macam dia, sedap macam tu. Bau sedap ni. Apa dia buat? Dia buat umpan. Dia pesan ke anak dia, Min, sini jap, pergi rumah makcik pe'ah sebelah, hantar cokodok ni. Kata ke makcik pe'ah, kata ibu nak pinggan balik. Pesan tu je. Baik bu, dia pun sampai. Cik pe'ah, ni ada kuih mak bagi. Kuih apa tu? Entahlah, bulat-bulat je ni kuih ni. Cokodok adabi punya. Lalu apa kata? Mak pesan, ibu kata ibu nak pinggan balik. Oh ya ke? Tunggu. Tunggu dia. Cik pe'ah pun masuk dalam. Dia letakkan cokodok tu dalam pinggan yang lain di rumah dia. Lalu dia letak makanan yang dia masak. Pandai dia. Tak apa makcik, letak udang besar seekor, letak mi bandung muar satu. Letak udang seekor daripada Tawau, Sabah, besar gila, besar peluru, kembang merak dia tu. Udang lebih nampak daripada mi tu sebut. Pesan kat budak tu, nah dek, bagi kat mak, ini pinggan balik namanya. Dapatlah budak tu. Mak, ni makcik pe'ah bagi apa entah. Mak dia pun tengok. Kan betul sangkaan aku. Dapat makan mi bandung muar tanpa buatnya sendiri. Itu cerdiknya makcik-makcik tu. Termasuk bini saya. Sekian dia melonggar. Pandai lah. Bulan Ramadan yang tadi panggil dia tu. Kadang-kadang dia WhatsApp. Engkau masak apa hari ni? Kita orang masak buah Melaka. Buah Melaka sedapnya. Kita orang tak pandai. Tak apalah. Okey, terima kasih. Bye. Dia buat apa? Dia buat lopeh. Buat lopeh tingkat tu. Tinggi elok tu, susun elok. Pam. Hantar. Dapat buah Melaka dia. Seronok. Selalunya dalam bulan Ramadan lah macam tu ya. Ramai orang panggil macam tu. Makcik-makcik tak macam tu kan? Makcik baik, Masya Allah. Kita orang masak sendiri tak harap pun jiran masak kat kita. Oh itu kan. Sekian di mana. Cerita tu berlaku di Vietnam tentang, bukan di Malaysia. Jangan katakan Malaysia, di Vietnam. Sekian di maklumnya. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang kasih Islam. Sikit ya. Ini adalah susunan menurut Haji Hasan dan kelak dijelaskan dengan lebih terperinci insya-Allah. Sabda Nabi SAW, tudarruna, dengan mengdomahkan atau menfathahkan tadarruna pada huruf ta dan mentasydidkan huruf ra, tetapi lebih sering huruf ta didomahkan dan huruf ra ditasydidkan. Asalnya ialah hidarruna. Huruf ra yang pertama disukun dan diidghamkan dengan yang kedua. Bentuk madhinya adalah darara yang tidak dinyatakan fi'ilnya. Boleh juga mabni lil fi'li menjadi dharir dengan mengkasrahkan huruf ra-nya kecuali dalam keadaan sukun
dan mengidrakannya semuanya menjadi du yang bertasdik. Adapun dengan meringankannya berasal daripada darahu udhabihu yadurruhu tanpa tasydid. Maka maksud tersebut adalah ketika Allah SWT mengurniakan mereka untuk melihatnya dengan jelas tanpa dihalang sebahagian oleh mereka, sebahagian yang lain tidak menyusahkan mereka, tanpa berdesak-desakan dan tanpa berdebatan seperti yang berlaku ketika melihat bulan sabit. Jelas tepatnya seperti melihat matahari dan bulan. Sabda Nabi SAW, maka kamu semua akan melihatnya adalah perumpamaan keadaan yang melihat, bukan yang dilihat, kerana Allah SWT tidak dapat diketahui dari segala aspek, kerana dia tidak serupa dengan makhluk dan tidak satu pun yang boleh menyerupainya. Maknanya nampak Allah tu dengan jelas. Sabda Nabi SAW, insyaAllah yang ni pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala. Macam tu barulah suspense lah. Dia kena Allah minggu depan. Dia kena ada psycho sikit. Okey. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ada istifadah yang baik di atas apa yang kita kongsikan pada pagi ini, insya-Allah. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan salat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada pagi ini, wahai Allah, menjadi asbab buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia dan pasangan kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur mereka satu lubang daripada lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Wahai Allah, panjangkan umur kami, wahai Allah. Di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Wahai Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar sempat menyebut kalimah-Mu la ilaha illallah sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur kami nanti dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak ada dua perkara. Yang pertamanya kita semua